menjalar pelangi diiris keris, senja pun merangkak menutup mentari, terbias warnanya ke wajah. Lagu kedamaian tiada kedengaran, bumi yang mereka disirami darah, kemerut melanda tiada kesudahan, kemusnahan bermaharajalela yang lemah menjadi mangsa. Anak-anak kecil menggoncangkan ibunya yang lemah lemai, tak lagi bernyawa, jeritan suara batinnya, tak siapa mendengarnya. Kemanusiaan telah lama hilang, kini yang tinggal hanya ketakutan, musnah kasih sayang dan persaudaraan, tandus akhlak dan keimanan menyemai persengketaan. Anak-anak kecil menggoncangkan ibunya yang lemah lemai, tak lagi bernyawa, jeritan suara batinnya, tak siapa mendengarnya. Kemanusiaan telah lama hilang, kini yang tinggal hanya ketakutan, musnah kasih sayang dan persaudaraan, tandus akhlak dan keimanan menyemai persengketaan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada anda semua. Dan inilah dia pembuka tirai untuk Sembang Sahur 2024 1445 Hijrah bertemankan saya Fazli Fuad. Dan untuk tahun ini Sembang Sahur saya bertukar pasangan lah untuk tahun ini. Jadi saya nak melalukan kedatangan pendatang baru dan keluarga kami. Dia dalam industri dah lama dah. Cuma dia baru saja menyertai keluarga Sembang Sahur untuk tahun ini. Okey, saya nak kenalkan kepada anda semua Amira Osman. Assalamualaikum Fat. Sihat kan? Salam sihat alhamdulillah. Alhamdulillah, saya berbesar hati kerana 2024 ni selalu saya tengok Fat kat TV kan. Okey. So saya tengok Sembang Sahur, saya tahulah Fat. Okey, bezanya dalam TV dengan depan macam mana? Mestilah depan lagi handsome ya. Okey, yang kita nanti jumpa duit kecil jangan lupa sekejap lagi. Okey, jadi inilah dia Amira Osman yang akan bersama kita dan seperti biasalah dalam Sembang Sahur, mana-mana saja Sembang Sahur tidak akan ada dua sahaja host. Kita sudah pasti akan ada seorang panelis yang akan bercakap tentang apa saja tajuk yang akan kita bincangkan khususnya untuk Ramadan tahun ini. Tapi walaupun kita ucapkan rasa syukurlah sebab apa? Sebab kita ni dapat kesempatan untuk menyambut Ramadan untuk tahun ini. Jadi saya nak kenalkan juga kepada anda di ujung sana, saya rasa dalam Sembang Sahur ini yang paling ramai yang bawa penonton adalah dia lah. Dipersilakan Ustaz Ilyas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih. Segan saya sebenarnya.
Segan. Kenapa segan? Tak biasa lepas main tarawih terus tidur. Malam ni kena ceramah lagi. Malam ni kita moreh. Sambil-sambil sahur kan. Jadi sebenarnya kita bila bercakap dengan Ustaz Ilyas ni, kita sebenarnya tadi kan kita terngiang-ngiang akan sebuah lagu, sebuah lirik yang sangat hebat kan. Orang kata penceritaan dia. Dan bersama di sebelah kanan kita adalah Ustaz Azhari kan. Ustaz Azhari, saya peminat Ustaz. Masya-Allah lagu-lagu Ustaz hebat. Kumpulan Nasihat tadi kita dengarkan Damai Yang Hilang. Ustaz, betul kan kalau saya salah lagu tu dirakamkan tahun 2002, betul? Lebih awal lagi. 98. Dah lahir. Dah. Okey, biasanya Ustaz Azhari ni bersama-sama dengan kumpulan Nasihat. Dan untuk ketua anda, kita lupa untuk kita beritahu sebenarnya kita bersiaran sekarang ini di Sekolah Menengah Agama KL di Majalarah Kepong. Dan kalau di TV Fahad mungkin nampak kami berada di atas stage kita je. Sebenarnya dekat depan ni ramai lagi adik-adik saya di depan, ada cikgu-cikgu juga dan Ustaz Azhari sebenarnya merupakan salah seorang daripada ustaz di sekolah ini. Tenaga pengajar, pengajar. Masya-Allah. Mengajar bahasa Arab ustaz ya. Ustaz jangan tanya saya ustaz, saya takut salah. Ustaz, masa tu belajar dekat sini. Saya bekas pelajar. Okey, tahun bila agak-agaknya tu? Kau kena reveal tu maknanya. Nak tahu umur sekarang berapa? Jadi betul lah siapa jadi anak murid Ustaz Azhari. Mengantuk je nyanyi lagu. Saya 91 sampai 95 dekat sekolah ni. Kemudian saya jadi guru 2003. Ya, betul. Okey, tapi lagu Damai Yang Hilang tu macam kenalah pula kan dengan situasi sekarang ini yang berlaku di Gaza kan Ustaz Kami nyanyikan lagu tu ketika itu peperangan di Balkan Ustaz Balkan. Masa itu Bosnia Herzegovina. Rupanya relevan sampai sekarang kita nyanyi lagu tu masih tak tamat-tamat peperangan ni. Itulah. Kita dah masuk ke hari 158 hari Gaza dibedil kan yang mana mengakibatkan lebih kematian 31,000 orang setakat ini ya. Tapi apapun kita dapat lihat juga mereka yang berada di sana pun berkesempatan juga untuk menunaikan solat tarawih. Tapi amat menyedihkan Ustaz apabila kita lihat mereka solat tarawih kat sana pun solat di masjid yang dah runtuh dan sebagainya kan. Jadi sama-sama lah Ustaz kita doakan agar saudara mara kita yang berada di Palestin itu dilindungi oleh Allah SWT. Terima kasih banyak-banyak buat Ustaz kerana telah pun menyampaikan sebuah lagu yang sangat menyentuh hati kita. Anak-anak tu Ustaz. Ini bersama dengan kita ini kumpulan anugerah. Ini kumpulan sekolah inilah. Kumpulan nasyid sekolah ini. Ini pun dah level international lah Ustaz Ilyas. Alhamdulillah. Hebatlah, semakin hebat. Dan juga mereka diiringi juga oleh Plan B di ujung sana. Terima kasih Plan B. Yes. Jumpa lagi kita. Tahun ke berapa dah dengan Sembang Sahur? Tahun keempat. Alhamdulillah. Bekas student juga ke? Bekas student juga? Tak ada kaitan. Sebab tak nampak macam sekolah agama. Nampak sekolah jenis kebangsaan ke? Tapi apa pun Fad, sebenarnya kita akan bersiaran secara langsung selama sejam. Jadi pastilah ada topik yang kita nak bincangkan hari ini Ustaz kan. Hari ini kita sebenarnya nak berceritalah tentang kesihatan fizikal dan mental sepanjang Ramadan. Sebab ialah kalau kita dengar puasa je orang ingat letih Ustaz. Sebenarnya puasa ni ada banyak orang kata rahmat dia, ada banyak kelebihan dia yang mungkin kadang-kadang kita terlupa Fad. Betul lah. Banyak perkara-perkara yang mungkin kita tahu yang kalau anda kata kalau kita ni berpuasa, banyak tahu dia punya kebaikannya. Sebab ada di antara kita yang bukan saja berpuasa ketika Ramadan. Mereka berpuasa sunat dan sebagainya. Dalam masa sama juga untuk mereka menjaga kesihatan diri mereka lah. Okey, tapi sebelum kita nak ke topik ni nak tanya Ustaz sikit lah tentang Ramadan kali ini, tahun ini 2024. Macam mana Ramadan Ustaz? Macam mana puasa Ustaz? Alhamdulillah saya puasa penuh hari ini. Kalau cakap tak penuh Ustaz kena kecam nanti Ustaz. Jangan Ustaz. Yalah walaupun dalam suasana ekonomi tak menentu, tapi saya lihat orang kita masjid, tadi saya singgah masjid Imam Ghazali dekat sini dekat sini je. Penuh. Alhamdulillah. Sampai ke habisnya dan juga saya tengok ada update-update kawan-kawan di media sosial. Masing-masing dah tak sabar untuk nak hari malam yang berikutnya. So Ramadan tetap meriah walau apa pun yang berlaku. Sebenarnya kan bila kita menyambut Ramadan ni Ustaz kan ada banyak perkara yang kita kena syukuri kan. Sebab kita tak tahu kan hari ni kita dapat, besok kita tak tahu lagi. Jadi kenalah orang kata menghargai pergilah tarawih tu kan. Ya betul lah. Kita bercakap tentang puasa ni juga Ustaz, kita harus kekal bertenaga tau. Bertenaga. Janganlah kita bagi alasan. Kalau misalkan kata kalau kita layu apa semua puasa. Dengan kata imam nak buat 20 malam ni lemah. Aduh.
Cakap tentang 20 rakaat, ada masjid yang buat cepat 20 rakaat. Ada juga. Ada viral dah sekarang. ya. Tapi tu orang cakap buat apa nak laju orang cakap dia sebenarnya laju tu surah tu dipendekkan, bukan dibaca laju sebagainya. Kenapa agaknya saya sebut tadi memberikan tenaga dan sebagainya? Nampak tak di depan saya sekarang ni ada apa? Saya memang daripada tadi macam macam ni daripada tadi. Nampak tu. Nampak? Okey, silakan. Ustaz kalau nak tahu, saya bukan saja sepanjang Ramadan saya minum super kopi ni atau kopi super ni. Hari yang biasa pun saya memang mulakan dengan kopi super ni untuk memberikan saya tenaga untuk saya bercakap dan sebagainya. Siang ke malam, Fat? Alhamdulillah. Siang. Kita mulakan dengan pagi. Tak, itu bukan Ramadan. Okey. Saja je. Jangan bagi Saja kantoi je. Jadi kepada korang semua, anda semua, anda kata kalau yalah kita nak kekalkan tenaga, memberikan tenaga dan sebagainya, bolehlah minum kopi super. Kalau bulan puasa ni malam-malam lah kan. Malam-malam kita nak beribadat dan sebagainya kan. Ya, betul. Nak kekal bertenaga, minumlah kopi super insya-Allah. Ustaz, saya minum dulu Ya, Amira? bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sambil ni boleh borak. Sementara Fat minum ni Ustaz, sebenarnya kita nak beritahu lagi lah kepada penonton di luar sana, kat rumah tu yang sedang menonton tu, kita sebenarnya hari nak bincangkan tentang topik kesihatan fizikal dan mental sepanjang Ramadan. Dan sebentar lagi Ustaz, sebenarnya kita ada tetamu istimewa Fat. Tetamu kita ni saya rasa ramai yang dah tahu, tapi mungkin tapi sajalah kokok dia orang belum tengok poster awak nak kan. bagi tease macam mana? Saya nak bagi tease dia baru saja memenangi vokal terbaik AJL 38. Ustaz pun ada dia punya clue juga. Ustaz Tak apa ada. Ustaz? Yang saya tahu dia suka tanam pokok. Pokok tu pun merupakan salah satu hint. Jadi kepada anda semua jangan ke mana-mana sebab sebentar saja lagi kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita dan kita serahkan kepada band di sebelah kita. Plan B. Silakan. Jangan ke mana-mana ya. Sembang sahur hanya di TV3 bulan Ramadan. Tontonan untuk umat, program hebat, ilmuwan tentang agama. Sembang sahur terbaik buat semua. Alhamdulillah. Sembang sahur hanya di TV3 bulan Ramadan. Tontonan untuk umat, program hebat, ilmuwan tentang agama. Sembang sahur terbaik buat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Fat, bila kita dengar kan rasa macam nak berjoget sama lah kan? Ya, kalau lagu tu, kalau Amira nak tahu, lagu tu bila kita dapat dengar, time bila? Time sembang sahur je. time sembang sahur. Kalau lain-lain memang tak dapat Tapi dengar saya lah. nampak lah Fat punya enjoy di sebelah tu. Oh, memang enjoy. Saya dah boleh hafal lah lagu tu. Sekejap Jadi kepada anda semua, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Sembang Sahur. Jadi seperti yang kita war-warkan tadi lah kan. Kita ada seorang tetamu istimewa Ustaz kan. Seorang yang tidak asing lagi namanya. Saya sebenarnya kalau cakap secara peribadi, memang saya selalu reply story dia. Saya cakap Aina, dah cakap nama pula. Alamak, kenapa awak sebut? Ada dia excited Okey, kan? saya tak nak tahu yang tu. Saya nak tahu bila awak reply tu, dia reply balik tak? Mestilah reply. Ke dia double tap dia? Reply dia baik. Dia rajin layan saya tahu. Tapi Alhamdulillah. inilah dia sebuah nama yang saya rasa waktu dia nyanyi itu pun saya jerit-jerit juga. Betul. Inilah dia Aina Abdul di sebelah saya. Apa khabar Aina? Khabar baik, Alhamdulillah. Puasa tak tadi Aina? Puasa. Puasa Alhamdulillah. Berbuka di mana? Di office saya. Ui, buka ke office Buka kat office. Busy lah, busy. Okey lah. Pergi bazar Ramadan tak? Tadi pergi. Kat mana? TTDI. Okey. Besok dekat mana? Esok Nak terjah. tempat yang sama juga kot. Tapi kan Fat sebenarnya Tengah-tengah beli makanan tu tak ada orang minta lagu ke apa? Tak ada. Tak ada. Saya biasa je kat luar. dia merendah diri Ustaz, orang yang sangat merendah diri. Tapi sebenarnya Aina, tadi masa kita dah tease Aina Abdul nak datang, student-student kat sini semua macam tak sabar, excited. Tapi mana suaranya? Ya, okey, saya ulangi sekali lagi. Okey, saya nak kenalkan kepada anda semua Aina Abdul. Kita faham student sekolah menengah kebangsaan KL ni pemalu kan Ustaz kan? Ya. Sekolah menengah agama. Saya pun sebenarnya ada cerita. Dulu ni Aina, saya memang berhajat nak masuk semaka ni dulu. Tapi sebab salah isi borang kan, jadi tak dapat. Daripada Kedah pun nak masuk sini dulu. Akhirnya Allah izinkan jadi penceramah lah kot ya. Dapat juga duduk kat tapi sini. sebagai panel lah, bukan sebagai pelajar lah.
Jadi adik-adik betul hang belajar sini ya. Alhamdulillah. Mana tahu lepas ni rezeki lain dapat di sini InsyaAllah, insya-Allah kan. insya-Allah. Okey, jadi kepada anda penonton-penonton setia Simak Sahur, kita masih lagi bersiaran luar kali ini di Sekolah Menengah Kebahasaan Agama KL di Majalah Kepong, Selangor. Dan sekolah ini ditubuhkan daripada tahun 1988 bermula Januari, dan untuk mengetahui anda juga bahawa Sekolah Menengah Kebahasaan Agama KL ini merupakan satu-satunya sekolah menengah agama yang ada dekat KL. Jadi itulah disebabkan mereka yang mungkin bersekolah dekat sini lain sikitlah berbanding di tempat-tempat lain lah. Mereka ni special. Dengan ceritanya sempat saya interview beberapa orang student dekat sini, dia ambil 14 subjek dan sebagainya kan. Ustaz kan, sebab mereka ni khususan dia dalam bahasa Arab juga Saya tu pun banyak agak subjek tapi kena banyak makan kismis. Itu mungkin tips kita untuk tajuk kita, kesihatan. Betul. Kan? Kesihatan fizikal dan mental. Kalau kita sembang tentang topik inilah Aina kan, mungkin Aina sebagai anak seni kan, kita tahu ada pelbagai jadualnya penuh. Yep. Lepas tu orang kata onak dan durinya penuh kan. Mungkin Aina boleh kongsikan sikitlah kepada penonton di rumah sana dan juga kepada adik-adik di sini kan yang teringin nak tahu kan macam mana jadi Aina Abdul ni. Bagaimana Aina memahami tentang kesihatan fizikal dan mental ni. Mungkin Aina boleh kongsikan sedikitlah. Yep. Assalamualaikum semua. Nak jawab pun. Jangan risau kan. Malu Takut tak kena sikit. bincang. Okey, kalau nak jawab soalan tu, sebenarnya sepanjang saya menjadi seorang anak seni ni, benda yang paling saya rasa mengubah kehidupan saya adalah apabila saya dedicate sepenuh masa saya dengan fitness training. Itu yang buat saya rasa macam mengubah kehidupan Aina lah, especially kesihatan mental saya. Walaupun orang kata macam pergi gym tu untuk fizikal, tapi sebenarnya dia mengasah kita punya Mental kita juga punya mental, and then also kita punya self esteem. Dan saya perasan saya tahun ni saya dah masuk tahun ke-3 saya dalam bidang fitness training ni. Saya rasa saya pun lebih positif. Bukan macam sebelum ni negatif tu memang ada lah dalam kehidupan kita. Betul. Cuma sekarang ni saya boleh lebih bendung. Apa yang saya fikirkan dan apa yang saya baca, saya boleh tolak tepi mana yang tak baik. Masya-Allah. Dan sebenarnya secara tak langsung Aina, kalau saya faham apa yang Aina sampaikan, bila kita keluar peluh ni Fat, dia secara psikologi sebenarnya membantu kita punya mental tau. Bila kita exercise, tak tahulah kalau saya pun secara peribadi bila kita exercise kita rasa macam produktif sikit hidup kita kan. Kalau nak compare dengan duduk rumah nangis baca komen kan. Habislah makan habislah kan Ustaz kan. Tapi kalau kita lihat sekarang Aina Abdul dah cukup kuat lah ya untuk yalah kita sedar yang Aina Abdul apabila keluar di mana-mana sahaja kita ternanti ke Aina Abdul, dan mereka mungkin akan memperkatakan sesuatu tentang Aina Abdul dari segi pakaian dan sebagainya. Dan saya percaya Aina Abdul bila baca-baca tu Aina dah boleh tersenyum lah sekarang ini. Kuat sangat mental Aina Abdul kan untuk waktu sekarang ini ya. Saya cubalah. Ada hari saya macam orang lain juga, saya akan macam mana orang cakap, saya akan tidur dengan komen itu. And itu adalah benda yang tak sihat. Apabila kita tidur dengan komen itu. Sebab tu saya selalu cakap dengan diri saya, saya memang terus terang saya dapat komen negatif hari-hari. Hari-hari, kiri kanan, kalau tidak di Instagram, di Facebook, di TikTok, di Twitter, kadang-kadang saya tak baca pun ada orang sampaikan. Tapi positif sekarang lagi banyak berbanding yang negatif Aina. Dia balance lah. Tapi yang Aina perasan, yang Aina percaya, orang ajar Aina, ibu Aina lah. Ibu Aina ajar Aina, apabila kita terbaca satu komen negatif, kita perlu ingat ada lagi 10 tentera yang menyayangi kita. Sama dengan ibu saya. Sama. Ibu saya pun pesan benda yang sama lah. Mak saya kata, "Hang jangan duk peduli orang duk kata apa kan." Macam tak kena. Saya cuma nak masuk kan, supaya ada peranan. Jadi Tapi saya percaya Ustaz, saya percaya. Dan sebenarnya kalau kita nak sembang Aina ni dan Ustaz ada banyak lagi sebenarnya kan. Tapi sebelum tu, Ustaz kita tak sempat tanya lagi. itulah sebab saya betul tak tanya soalan tu. ini Aina Abdul, ini Aina tahu. Tak apa. Ni Ustaz, hero biasa kita tanya nanti. Lalas. Okey, Mira, kita biasalah dalam mana-mana program Sembang Sahur kita akan ada BT. Betul. Dan sekarang ni kita nak saksikan dulu BT tentang anak-anak yatim Kota Damansara. Jom sama-sama kita saksikan. Okey, jom.
Alhamdulillah kita telah pun sampai di Pusat Jagaan Telaga Kasih Nur Muhammad di Kota Damansara yang menempatkan, seperti mana anda saksikan ataupun anda lihat di belakang ini, menempatkan kurang lebih 30 anak-anak yatim dan juga asnaf yang terdiri daripada mereka yang berusia 4 hingga 9 tahun. Jom kita tengok apa aktiviti yang mereka lakukan. Jom. Matlamat pusat jagaan ini adalah untuk melahirkan anak-anak yang dididik dengan sempurna dari segi agama, akhlak dan kehidupan. Anak-anak seawal usia 4 tahun diterapkan nilai-nilai agama seperti mengaji dan solat, serta tidak lupa memberi peluang kepada mereka belajar dan bermain seperti anak-anak lain yang mempunyai keluarga. Pada awalnya kita bermula dengan anak-anak seramai 10 orang, dan alhamdulillah atas rezeki dan rahmat yang diberikan kepada Allah kepada kami, anak-anak kita sudah bertambah semuanya sampai ke 30 orang lah. Kebanyakannya semua kewangan dan dana semuanya kita perolehi daripada sahabat-sahabat yang sudah lama kita kenal, kenalan-kenalan daripada NGO. Alhamdulillah lah, sikit sebanyak dapat menampung segala keperluan anak-anak dan segala kos-kos di rumah inilah. Untuk aktiviti anak-anak bulan puasa ni, kebanyakannya kita akan buat aktiviti di rumah lah. Yang kita utamakan adalah aktiviti ibadah lah. Sebab kita tahu bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Kita nak memberitahu dan nak ajak anak-anak ni rasa apakah keistimewaan bulan Ramadan ni. Jadi kebanyakannya kita akan buat aktiviti tadarus, aktiviti sirah kan. Jadi kita akan perbanyakkan perkara-perkara yang baik, dan kebanyakannya kita bulan puasa kita akan carilah jika ada mana-mana pihak yang sudi buat program berbuka puasa dengan anak-anak di rumah. Jadi dalam masa yang sama kita mengeratkan antara hubungan anak-anak dari pusat jagaan dengan masyarakat luar. Begitulah. Hari ini, untuk juadah berbuka puasa, anak-anak akan disajikan dengan kuih tradisional yang dimasak dengan menggunakan minyak seri murni. Minyak masak seri murni merupakan minyak masak sayuran tulen yang kaya dengan vitamin E semula jadi, bebas dari kolesterol, asid lemak transparan dan aditif. Alhamdulillah, untuk itu kita persilakan penaja kita iaitu wakil daripada minyak masak Seri Murni untuk memberikan sedikit cenderahati dan juga sumbangan kepada wakil daripada Pusat Jagaan Telaga Kasih Nur Muhammad iaitu Fadil Ustaz Husin untuk menerima sedikit cenderahati dan juga sumbangan. Dipersilakan. Dan itu dia, sebagaimana dapat kita saksikan, minyak Seri Murni, Masya Allah, tabarakallah, sangat sesuai untuk memasak pelbagai jenis hidangan dan juga lauk serta juadah, dan hasil menggunakan minyak masak Seri Murni menghasilkan bau dan juga aroma yang pastinya membangkitkan rasa kita, dan gorengan menjadi lebih rangup dan masakan lebih lazat dan juga sedap untuk dinikmati. Didatangkan khas dengan pelbagai saiz seperti 500 gram, 1 kilogram, 2, 3 dan juga 5 kilogram. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada pihak penaja kita Seri Murni. Alhamdulillah. Sembang sahur hanya di TV3 bulan Ramadan. Tontonan untuk umat, program hebat, ilmuwan tentang agama. Sembang sahur terbaik buat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih lagi bersiaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama KL ataupun singkatannya apa? SMKA KL. Betul lah. Semakel. Semakel. Okey, adik-adik ni tidur ke? Tak tidur, Fad. Adik-adik okey ke? Okey. Adik-adik minat tak Ustaz Ilyas?
Semua kena paksa. Okey, untuk pengetahuan anda juga, di depan saya ini selain pada pelajar yang ada dekat sini, kita nak mengalulukan juga kedatangan, kita ada pengetua dekat sini, kita ada yang di Pertua PIBG pun ada dekat sini juga, kita ada penolong kanan Hal Ehwal Murid pun ada, guru-guru, tenaga pengajar semuanya lah ada dekat sini. Patutlah Pak, tak boleh jerit kok. Tak boleh, nanti Ustaz marah. Ustaz marah. Tak apa, malam ni boleh kot, malam ni boleh excuse lah. Tapi Ustaz yang ni dia tak marah. Ustaz yang ni The Rock. Boleh Boleh bincang. Tapi sebenarnya Fad, kita cerita pasal Ustaz boleh bincang Ustaz kan. Saya sebenarnya sebelum kita tanya Kak Aina kan, kita nak tanya jugalah dekat Ustaz. Kalau kita cerita tentang kesihatan fizikal dan mental ni, apakah yang boleh kita kaitkan dari sudut pandangan Islam pula lah kan Ustaz? Selalunya kita dengar puasa je, kena long lay lah, lemah lah. Sedangkan kalau kita tengok pada zaman dahulu, para sahabat berjuang, berperang ketika berpuasa Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikanlah kepada penonton yang rasa macam puasa je nak kena tidur kan, nak kena lemah. Termasuklah saya yang bercakap ya. Ada satu hadis di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kalian nescaya kalian akan sihat. Sihat di sini bukan bermakna sihat tubuh badan saja, tapi sihat mental, fizikal, emosional, semuanya akan sihat. Sebab salah satu bentuknya bila kita puasa ni, kita memang tenang, mental kita tenang. Kalau orang tak puasa, dia banyak kelang kabut, fikir nak makan apa, cari makanan viral apa yang terbaru. Kejap lagi dia tengok orang lain makan lagi sedap, dia tension. Dia tengok orang makan lagi murah, lagi dia geram. Itu pun masalah mental tu. Tapi bila puasa, semua kan zuhud, senyap semua. Macam adik-adik ni kan, memanglah sekarang tak puasa tapi nampak berwirid, nampak kan. Nampak sihatlah semuanya. Kan? Jadi dan salah satu cara untuk meraih kesihatan dengan berpuasa ataupun dalam bulan Ramadan ni adalah dengan bersahur, yang mana Nabi SAW sebut apa? Tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Bersahurlah kalian kerana pada waktu sahur itu adanya barakah. Kata Imam Nawawi, berkat pada sahur itu ada dua, iaitu pertama berkat pada amalan, zikir, doa, solat, dan kedua berkat pada tubuh badan. Orang yang rajin bangun awal pagi, ni student-student, pelajar-pelajar semua, bangun awal pagi. Jangan bangun lewat walaupun hujung minggu. Ni kadang bangun dah lewat jalan macam lipas kena spray. Tak boleh lah macam tu. Macam zombie tidur daripada lepas sahur, dia bangun 6.50 minit petang. Lepas tu dia kata, mama, sekejapnya Ramadan tahun ni. Tak rasa Ustaz kan? Tak rasa. Jadi kalau kita cerita pasal bulan puasa ni Ustaz, saya pun tertanya-tanya lah. Macam Aina kan yang sangat busy. Macam mana Aina sahur? Aina masak sendiri ke? Aina beli ke? Macam mana? Simple je. Jujur. Saya masak sendiri. Masya-Allah. Tapi saya tak sahur berat. Sebab saya tak pandai makan berat pagi-pagi. Sama je. Dari tadi sama. Sama dengan Aina Ustaz ni kan? Banyak persamaan antara Ustaz dan juga Aina. Mudah. Tapi kebiasaannya Aina masak sendirilah Ya, saya memang menu saya simple lah. Pagi-pagi saya suka whole meal bread dengan roti scrambled egg. Yang tu tak sama. Ustaz mesti lemak kan. Tak saya bihu. Okey Ustaz, dah berbalik pada topik bincang kita pada hari ini. Memang Islam ni memang banyak mengajar kita tentang marilah sama-sama kita menjaga kesihatan. Supaya apa kita menjaga kesihatan ini? Supaya apabila kita sihat, kita dapat melakukan amal ibadah dengan sempurna. Sebab mereka mungkin jadikan faktor kesihatan tu sebagai alasan untuk mereka ini tidak solat, tidak berpuasa dan sebagainya kan. Jadi menurut Ustaz sendiri kan, dalam Al-Quran pun ada kata kalau nak makan, minum jangan berlebih-lebihan kan. Tapi apabila kita dah masuk bulan puasa ni, kadang-kadang mereka ni nafsu tu tak dapat nak kawal. Macam mana Ustaz? Dia maknanya puasa itu sepatutnya menyihatkan. Tapi sudahnya tak berapa sihat adalah kerana kita punya puasa tak mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada orang masa puasa memanglah puasa tak makan tak minum, tapi time buka puasa tu dia balas dendam. Maknanya dia kata ni aku punya makan ni, ini yang buka puasa ni, ini yang patut yang sarapan, ini yang patut yang tengah hari tadi, ini yang minum petang. Jadi dia kumpul semua jadi jamak takhir. Maknanya dia kumpul dia semua jadi balas dendam. Itu yang kadang bila sembahyang tarawih sujud keluar cendol kot hidung. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak supaya dengan puasa dia makin sihat. Dan kalau orang yang tak sihat, apa akan jadi? Stres. Orang kalau tak sihat tubuh badan, dia akan tension, dia akan tertekan. Hatta
dia akan mudah kecil hati ya. Dia banyak masalah pada tubuh badan. Jadi elok sangatlah macam Aina buat, dan juga Afak pun saya nampak rajin duk ni juga sebab badan nampak bahu terletak nampak tu. Minum kopi tadi. Patutlah. Tapi Kak Ustaz, sebenarnya tadi saya ada... Macam lari tajuk. Okey, betul. Saya ada sembang-sembang dengan Aina. Aina kata time Ramadan ni pun dia masih workout lagi. Senam Dan dia bersenam setengah jam sebelum ke buka, Aina. 1 jam sebelum. 1 jam sebelum buka. Jadi tidak ada alasan ya untuk kita rasa macam tak boleh exercise dan sebagainya. Tapi pastilah kena tengok bagaimana body kita react lah kan. Kemampuan kita lah. Jadi mungkin Aina boleh kongsikan lagi lah. Mungkin ada tips ke macam mana Aina. Kita nampak Aina sangat fit walaupun busy dan sebagainya. Macam mana Aina buat? Saya sangat simple orangnya. Kan Aina enjoy kan dengan workout tu. Satu memang Aina enjoy. Kedua, saya kalau bulan Ramadan paling bulan yang saya banyak orang kata luangkan masa saya dalam menulis lagu. Sebab kita banyak masa free kan. Jadi kita punya fikiran pun kita tak makan. Jadi kita lebih banyak orang kata minda kita lebih laju. Nak bergerak. So Aina tak adalah orang kata tips sangat. Cuma saya kalau boleh saya cuba kurangkan tidur kalau boleh. Tapi kalau kita dah letih sangat nap boleh sebenarnya. Tapi jangan berlebihan. Qailulah dia sebut. Qailulah. Qailulah itu Qailulah. maknanya tidur seketika pada tengah hari. Dia akan bagi kekuatan untuk bangun di malam hari. Lagi-lagi kalau ada show. Terutama Aina Abdullah. Ini Aina atas gunung lain. Okey, sepanjang Ramadan ni saya nak tanya Ustaz ataupun Aina, gemar memasak ke ataupun lebih gemar membeli? Saya sebenarnya pulang pada isteri saya. Rumah lah. Aina pula? Sebab dia tengah tengok dia kena jawab. Itu kredit untuk isteri. Aina pula macam mana? Beli. Okey, ini kita ada VT, jom masak ni. Memang setiap tahun akan kita bawakan VT ni supaya anda dapat idea bagaimana ataupun apakah menu-menu yang akan kita masak. Tak kiralah sama ada sahur ke, berbuka ke. Ini terutama untuk Aina ni. Aina boleh tengok. Boleh tirulah Chef Naim kita ni. Betul. Jadi kat rumah tu bolehlah ada idea sikit kan. Jadi jom sama-sama kita saksikan apa yang Chef Naim masak ni. Dibawakan untuk anda daripada Sri Murni. Assalamualaikum, hai, anda bersama saya Chef Naim dalam segmen Jom Masak. Dan sekarang ni saya akan tunjuk kepada anda resipi ringkas iaitu sate daging dan juga kuah kacang raya dulu-dulu. Jadi menarik kan? Yang ini memang momen dia rasa macam nak raya-raya macam itulah. Kalau kita masak hidangan istimewa kita ni menggunakan minyak Sri Murni. Ianya sangat sesuai untuk memasak pelbagai hidangan lauk serta juadah, dan hasil menggunakan minyak masak Sri Murni boleh menghasilkan bau yang wangi, menggoreng lebih rangup dan masakan jadi lebih sedap. Tunggu apa lagi? Minyak kita dah bagi tahu dah. Bahan-bahan lain apa dia? Yang kita perlukan adalah kacang tanah, bawang putih, halia, bawang besar dan juga kita punya serai, cili kisar, sedikit gula Melaka dan juga air. Untuk dia punya perapan sate pula macam mana? Jadi saya ada daging dekat depan ni, bawang holland, halia, bawang putih bersama dengan serai, jintan manis, jintan putih dan juga ketumbar. Kita ada asam jawa dan juga gula custard ataupun gula halus lah. Jadi untuk sate ni apa yang kita nak kena buat? Potong kita punya bawang holland. Okey, seterusnya kita masukkan bawang putih kat dalam ni dan kita satukan bersama dengan kita punya halia. Seterusnya kita punya serai dan juga kita boleh satukan bersama dengan kita punya rempah-rempah yang ada ni lah. Kita masukkan kita punya jintan dan juga kita punya ketumbar. Okey, masuk ketumbar. Asam jawa sikit bagi dia ada rasa masam-masam sikit. Jangan terlalu banyak, sikit je. Dan juga kita letak sedikit gula. Okey, nak bagi kekal dia punya rasa tu, kita kisar dia bersama dengan minyak. Okey, jadi sekarang kita dah siap dah. Kita dah kisar punya bahan-bahan untuk perapan sate kita. Langkah seterusnya, kita sediakan satu mangkuk yang besar. Okey, kita satukan semua, masuk semua dekat dalam bowl ni. Dan kita boleh tuangkan kita punya perapan ni. Okey, sekarang ni kita akan satukan sedikit bersama dengan kita punya garam. Saya akan terus cocok dia, kita susun ke atas tray ni, kemudian kita akan bakar dekat dalam oven. So, sementara tunggu dia bakar nanti, kita boleh buat untuk kuah sate pula. Okey, jom. Kita cocok kita punya sate ni.
Sekarang kita boleh bakar dekat dalam oven. Saya dah panaskan lebih kurang 170. Kita akan bakar dalam 10 ke 12 minit. Dan sementara nak tunggu dia masak tu, kita boleh buat kita punya kuah sate ni menggunakan kita punya minyak seremoni ni. Yang menarik dia didatangkan dengan pelbagai saiz. Dia ada 500 gram, dia ada 1 kilogram, dia ada 2 kilogram, 3 kilogram dan yang paling besar 5 kilogram. Okey, untuk kuah kacang ni dia ada macam-macam cara lah untuk buat kuah kacang. Yang pertama, kita akan potong kita punya bawang besar. Seterusnya, kita masukkan serai dan juga kita punya bawang putih bersama dengan halia. Dan kita kisarkan dia. Okey, jadilah ni kan. Okey, kita masukkan dekat dalam minyak dan juga kuali yang kita dah panaskan. Jadi kita boleh kacau sikit. Dan kita boleh satukan dia bersama dengan kita punya ni cili kisar. Bagi dia kering sedikit ataupun bagi dia pecah minyak. Yang ni kita tunggulah lebih kurang lagi 2 ke 3 minit. Sekarang ni dia dah mula pecah minyak dan juga dia dah semakin kering. Jadi ini masa sesuai untuk kita masukkan ataupun kita kisarlah kita punya bahan seterusnya iaitu kacang. Okay, jadi kita blend dia sekejap-sekejap je. Okey. Okey, jadi kita nak macam ni. Kalau boleh kita tengok kacang dia tu masih ada kasar-kasar sikit lah. Bukanlah kita blend terlampau halus kan. Okey, jadi kita boleh terus masukkan ke dalam kita punya kuali. Dan sambil-sambil buat ni, sebenarnya kita boleh juga masukkan kita punya gula Melaka. Okey, masukkan terus dalam ni. Pedas, manis. Itu yang penting. Kacau sikit lagi. Kacau je. Sehingga kita punya gula yang kita masukkan kat dalam ni dia hancur. Kacau lagi. Kita boleh masukkan kita punya air kat dalam ni. Okey, jadi kita biarkanlah dia lebih kurang lagi seminit 2. Kemudian nanti kita boleh hidangkan kuah kacang bersama dengan sate daging kita. Jadi ini adalah kita punya sate. Okey, sekarang ni kita susun sate dulu. Dia punya bau tu. Dan saya punya sate ni juga memang 100% daging yang kita gunakan. Okey, kita hidangkan bersama dengan kita punya kuah kacang. Jadi inilah dia penonton, saya punya hidangan istimewa iaitu sate daging bersama dengan kuah kacang raya dulu-dulu yang saya masak menggunakan minyak seri murni. Jangan lupa cuba. Sembang Sahur hanya di TV3 bulan Ramadan. Tontonan untuk umat, program hebat, ilmuwan tentang agama. Sembang Sahur terbaik buat semua. Alhamdulillah. Sembang Sahur hanya di TV3 bulan Ramadan. Tontonan untuk umat, program hebat, ilmuwan tentang agama. Sembang Sahur terbaik buat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa macam kita tengok kat depan ni adik-adik rasa macam nak goyang tapi takut, nak goyang tapi takut. Okey ke semua? Dia macam ni. Cukup syarat gitu kan. Okey, kalau okey cubalah cakap sikit. Kak Aina cuba jerit sikit boleh tak? Okey, satu, dua, tiga. Nampak tak perempuan sahaja kan? yang kuat. Tapi saya nampak kat sini yang tersipu Aina. Itulah dia. Okey, Ustaz, kita nak kembali ke tajuk perbincangan kita lah tentang kesihatan mental dan fizikal di Ramadan ni. Kalau nak bercakap tentang kesihatan mental ni, ia merupakan satu isu yang besar juga. Kesihatan mental ni bukannya sesuatu yang boleh kita pandang ringan. Adakah dengan berzikir sahaja mampu untuk kita nak menangani segala masalah mental ni, ataupun ada lagi antara solusi lain untuk kita nak memahami tentang konsep ini? Ya, baik, terima kasih. Saya dengar dulu ada satu laporan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia menyebutkan menjelang tahun 2020 yang lepas, masalah gangguan mental ini adalah masalah kedua paling bahaya selepas masalah jantung. Artinya apa? Dia di antara ranking yang agak tinggi yang akan memberikan kesan yang buruk pada rakyat Malaysia kalau tak dibendung.
Tahun 2008, rakyat Malaysia yang mengalami masalah gangguan mental ini sekitar 400,227 orang. Dan jumlah tersebut bertambah 2,000 orang saban tahun. Bayangkan hari ini 2024. Berapa ramai dah. Dan gangguan mental yang paling membimbangkan sekali adalah bawah umur 18 tahun. Maknanya kalau orang dewasa yang berkejaya, yang berkeluarga, dia pening, tension, nak raya rumah mertua ke rumah mak sendiri ke apa, nak ikut jalan mana, jalan belakang ke apa. Lain cerita. Ini anak-anak muda sebaya anak-anak duduk depan ya. Apa benda yang nak stresnya? Mungkin rancangan bila nak habis lah kot. Dia tunggu bila nak habis ni. Mungkin lah kot. Tapi sebab dia layan dengan abang tadi tu kan. Berenjuk-renjuk kepala kan. Jadi isu ini tak boleh dipandang remeh. Kalaupun dengan zikir yang diajarkan dalam agama sekalipun, ala bi zikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan mengingati Allah hatimu menjadi tenang, satu, dan kena dapatkan rawatan daripada pakar, kena. Ataupun kalau kita hidup, dia banyak, dia dipanggil MDD, Major Depressive Disorder, kemurungan. Ada yang BD, Bipolar Disorder. Dia macam-macam istilah lah, tapi merujuk kepada masalah gangguan mental yang perlu dirawat. Ataupun paling mudah kalau secara pengamalan hariannya, jangan pernah hidup sendirian. Pergi join group, bermasyarakat, berkawan, berpersatuan, jumpa guru, cium tangan, salam, minta guru doakan, itu lagi bagus. Jangan biar hidup sendirian. Pergi masjid, semayang tarawih. Itu yang akan membuatkan hidup kita kembali ceria. Buat hobi yang kita suka, kan? Dan jangan sama sekali, ini anak-anak muda zaman sekarang kan, yang bercakap pun insya-Allah masih muda kot. Sempat lagi. Jadi dia ada satu istilah, boleh jadi stres, kemurungan ataupun tension berpunca daripada apa? Social currency. Apa makna social currency? Merasakan diri dia terkebelakang dari sudut jumlah follower yang tak ramai di media sosial. Siapa yang ramai follower, dia akan rasa self-esteem dia tinggi. Aku ramai pengikut. Tapi kalau dia tak ramai pengikut, dia akan rasa tension. Dia rasa dia, begitu. Jangan. Kembali pada ajaran agama dan dapatkan bantuan pakar, insya-Allah hidup akan bahagia. Perlu ada dua lah fahami tentang Islam, ya juga perubatan moden pun penting juga, kena juga. Dan kalau kita dengar apa yang Ustaz sampaikan tadi, mungkin saya juga ingin bertanya kepada Aina lah kan, sebagai seorang yang saya pasti dalam karier anak seni ni Aina, sebab walaupun saya pun menyanyi juga Ustaz kan, kadang-kadang anak seni juga kan, yang tak berapa famous pun kalau kita post something ada je benda-benda nak komen kan. Bagaimana Aina sendiri menangani itu, dan mungkin anda boleh kongsikan kepada adik-adik dekat sini, kadang-kadang bila kita ketika kita bersekolah kita lebih banyak memendam. Saya tak tahulah ini saya cakap dari pengalaman jugalah kan. Mungkin dulu kita tak tahu nak kongsi dengan siapa, ataupun kita tak percaya siapa yang kita nak kongsi. Sebenarnya itu adalah, saya rasa tidak berapa baguslah bila kita menyimpan, memendam terlalu lama ni, kadang-kadang akan memakan diri juga kan. Jadi saya nak tahu jugalah kepada Aina, bagaimana sendiri Aina menangani itu, dan apakah sedikit nasihat untuk adik-adik yang ada kat depan ni. Mira punya soalan boleh buat lirik. Aina buat satu lagu Aina nanti. Silakan Aina. Bagi Aina, kalau Aina sebenarnya Aina tak luangkan masa banyak dekat social media. Walaupun mungkin orang nampak macam kerja seorang anak seni ni, kita punya social media tu adalah kita punya platform kerja kan. Tapi bagi saya sangat limited lah time saya dengan social media. Apabila saya nak post sesuatu, saya akan cepat-cepat keluar. Kadang-kadang saya trauma. Kadang-kadang kita trauma, tapi bukanlah benda tu tak baik untuk saya. Cumanya saya pilih untuk limitkan masa saya dengan social media. Saya lebih suka dekatkan diri saya dengan benda yang nyata. Contohnya saya seorang homely type lah. Saya memang suka duduk rumah. Kalau saya tak ada kerja, rumah saya tu adalah saya punya heaven. Saya seorang-seorang pun tak apa, asalkan saya di rumah. Rumahku syurga. Ya, jadi macam saya kurangkan masa dengan social media, and then saya selalu borak dengan mak saya. Mak saya adalah tempat untuk saya mengadu semua benda. Saya akan mengadu, orang ni cakap macam ni kat saya. Saya cakap ni orang kata sedetail-detail masalah tu saya akan cerita dengan mak saya, and mak saya dengar je. And saya harap benda ni pun boleh jadi nasihat untuk adik-adik. Selalulah
mengadu dengan tak ibu bapa, dengan guru-guru pun boleh. Kan. Tapi konsep yang kita mungkin boleh bawakan dekat sini apabila kita ada pelbagai masalah dan sebagainya, tidak harus kita ni simpan, pendam sorang-sorang saja kan, harus dikongsi bersama-sama dengan orang lain kan. Okey, kita dah ke hujungnya. Jadi kita ucapkan terima kasihlah kepada Ustaz Ilyas. Jangan risau sebab kita ada next episode lagi, jangan risau. Yang Aina ni hari ni saja ni. Tapi di kesempatan ini kita ucapkan terima kasih kepada Aina Abdul. Sudi datang walaupun kita tahu kan penat dan sebagainya, bagi berkongsilah tentang tajuk kita pada hari ini. Terima kasih Aina Abdul. Terima kasih. Okey, baiklah, kita sebenarnya dah berada di akhir sekali ni Fat ni kan. Jadi kita semua nak tinggalkan anda. Jangan lupa pada hari esok kita ada juga di waktu yang sama pada jam 11 hingga 12 tengah malam. Dan topiknya Fat, dakwah media sosial. Okey, di kesempatan ini juga kita nak ucapkan terima kasih kepada semua yang berada dekat sini, khususnya untuk adik-adik, sesudah ustaz, ustazah, pengetua, YDP dan semua yang ada dekat sini. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti ya. Okey, Sembang Sahur baik kat sini. Kita tinggalkan anda dengan persembahan Plan B. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Sembang Sahur. Bye-bye. Siang malam tidur aku tak lena, makin lama makin rindu padanya. Oh rindu, rindu manja. Boleh jumpa buat apa nak tunda, tunda-tunda bila masa nak jumpa. Oh rindu, rindu gila. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ayo sayang kita bersua, ayo kita gelentang-gelenting, gelentang-gelentung, alalale-lale. Ayo sayang kita bersua, ayo kita gelentang-gelenting, gelentang-gelentung, alalale-lale. Bukan mau ganggu engkau bekerja, tapi teringin juga kau merasa. Oh rindu, rindu gila. Kata tak mahu tapi hatiku mahu. Kau patut tahu apa yang aku mahu. Dekat sama kamu. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ayo sayang kita. Terima kasih. Assalamualaikum.